Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat. Ben Jetek. Ini warga baru ni rasanya. Pada malam ni Ben Jetek. Atau mungkin dah lama tapi tak awal Saudara Mustafa Ilyas, apa khabar saudara? Saudara MB SJ Shah, saudara Mimi Abdullah, MB SJ Shah juga baru ni nampak gayanya. Saudara Hafiz Wan Basirun, Maliki Bidin, saudara Muhammad Effendi, saudara Jamaluddin Muhammad, Waalaikumsalam saudara. Saudara Mansur Arifin, SG Tan, how are you SG? Adam Alia Khairul, Openg Temu, Waalaikumsalam. Nizam Ijam, apa khabar Nizam? Moga-moga sihat keluarga okey. Agus Osman, Siti Zubaidah, Muhammad Hanafiah, saudara Manman, saudara Azam Khairil. Begitu juga dengan saudara Abu Nems, saudara Abdul Razak Abdul Rahman, Izam Hairi. Jadi saudara, yang saya perlukan daripada saudara adalah like and share. Saudara subscribe kalau boleh. Kalau saudara terganggu dengan Facebook, saudara pergi switch kepada Instagram. Jadi subscribe dengan Instagram. Jadi sebab saya akan buatkan selari saudara. Saudara Abdullah Hussein, Zainuddin Yassin, Syed Hussein, saudara Mas Man Talib dan teman-teman yang lain. Saya minta maaf kerana tak dapat menyantuni satu persatu, kerana saya harus memberi pencerahan. Malam ini agak menarik juga saudara. Sebelum itu saya perlu memberi laporan kedudukan COVID-19. Hari ini hari Ahad, tanggal 5 September. Bila 5 September, teringat dulu kumpulan September 5. Ingat dulu saudara. Allahyarham saudara Murad, saudara September 5. Nampak gayanya masih lagi kedudukan yang tidak begitu menyenangkan. Saudara, kedudukan hari ini ada peningkatan. Sebab semalam 19,057, hari ini naik balik 20,396, itu hari Minggu. Menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 1,844,835. Jadi apakah menjelang sampai kepada penghujung bulan ini nanti akan naik kepada 2 juta. Berdoalah kita supaya angka ini dapat diturunkan saudara. Ngeri saya tengok peningkatannya. Sebab hari ini juga jumlah kematian juga agak tinggi, iaitu 336. Menjadikan jumlah kematian sudah 18,219. Kesan daripada virus corona. Sebab itu saya sentiasa berpesan pada teman-teman, sentiasa menjaga, memelihara ini kebersihan diri, laksanakan penjarakan sosial. Kalau tiada keperluan, tak payahlah kita mendedahkan diri kita dengan suasana yang ramai. Walaupun diizinkan sekarang ini oleh pihak pemerintah, bolehlah pergi untuk minum atau makan di kedai. Tetapi kalau boleh kawasan sesak, tak payah kita pergilah. Tambah-tambah lagi untuk warga yang dia telah berusia, warga emas. Walaupun anda sudah pun menjalankan suntikan vaksin, tapi ia tidak menjamin anda tidak akan dijangkiti. Ini keadaan saudara, perlu ingat. Bukannya bila dah vaksin tu boleh dedahkan diri kita, I'm hero. Tak boleh. Akan ada kesannya saudara. Salbiah Omar, Nurul Syuhada, Gadion Tun dan Samri Bakar. Di Perlis hari ini ada sedikit pengurangan sebab semalam 99, hari ini 78. Tetapi di Kedah dia meningkat balik saudara. Semalam 1,329, dia dah susut sikit. Tapi dia melonjak balik hari ini pada 1,587. Begitu juga di Pulau Pinang. Cek anak-anak mami apa semua ni. Semalam 1,558. Susut daripada 1,729. Tapi hari ini meningkat kepada 1,961 di Pulau Pinang. Di Perak nampaknya ada sedikit kelegaan daripada 1,450 kepada 1,057. Tetapi di Selangor, walaupun ada kelegaan pada angka 3,000 lebih saja, tidak lagi 6,000, 7,000 macam biasa, tetapi semalam 3,775. Hari ini ada sedikit peningkatan pada 3,886. Kekhawatiran saya kerana hari ini hari Minggu, takut besok pula naik balik. Itulah, berdoalah kita agar dia terus susut.
sebagaimana di wilayah persekutuan dilaporkan susut dah 2 hari dah. Semalam kemarin 740, kemudian disusut 711. Hari ini susut kepada 597. Berdoalah supaya kita segera memutuskan jaringan ini. Begitu juga di Putrajaya, ada nampak peningkatan sedikit, tapi 2 angka lah. Sebab semalam 18, hari ini 25. Dan di Negeri Sembilan dah naik balik, dah elok susut tu. Dah elok. Semalam daripada 270 dia turun kepada 242. Tapi hari ini dia naik balik 269. Begitu juga di Melaka. Saudara Hashim. Sahabat saya Saudara Hashim, berhati-hati sebab di Melaka dah cantik dah semalam. Daripada 359 dia susut kepada 338, tiba-tiba hari ini melonjak pada 459. Jadi warga Melaka berhati-hati, saya nampak pola-polanya sebegitu. Sebagaimana di Johor, saudara, Johor juga semalam susut sedikit daripada 2,331 kepada 2,077, tapi hari ini naik balik 2,165. Jadi warga Johor juga harus berhati-hati. Pahang juga ada peningkatan daripada 410 kepada 486. Dan Terengganu terus kekal menampakkan pelonjakan 2 hari berturut-turut daripada 532 semalam 605 dan hari ini melonjak kepada 861. Tinggi untuk di Terengganu ni. Tetapi bagaimanapun Kelantan ada nampaklah cahaya-cahaya susutnya. Daripada 1434 semalam dia susut kepada 1078 saja. Berusahalah teman-teman kita, Saudara Azmi, Saudara Muhammad Azmi, Kelantan dah. Di Sabah, nampaknya ada trend susut. 3 hari lepas 2,404, semalam 2,279, hari ini 2,136. Memanglah masih lagi 2,000 tapi ada penurunannya. Begitu juga di Labuan, semalam 9, hari ini 4. Jadi warga Labuan kekalkanlah momentum ini biar single digit, dan kalau boleh kita berusahalah supaya jaringan virus corona ini dapat kita hentikan. Tetapi keadaan yang tertinggi hari ini adalah di Sarawak. Nampak gayanya Sarawak masih lagi terus meningkat daripada 2,464 3 hari lepas, dia naik pada 2,723. Dan hari ini Sarawak merekodkan jumlah jangkitan virus corona adalah 3,747. Jadi warga Sarawak berhati-hati, saya nampak ni trend ni. Jumlah mereka keseluruhan di Sarawak sudah 130,898 warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Dan kalau kita lihat untuk tempoh 5 hari 5 September, mana 5 hari dah bulan ini, jumlah jangkitan adalah 98,581. Itu jangkitan yang tinggi Jadi kalau boleh kita berusahalah untuk mengurangkan. Khawatir saya sebab bulan lepas 632,000 jumlah keseluruhan, 632,982 dalam tempoh sebulan. Moga-moga bulan ini tidaklah sebegitu, mudah-mudahan dan kita berharap usaha mesti dilakukan. Itulah laporan yang saya dapat berikan berhubung dengan kedudukan COVID-19. Kita masuk tazkirah singkat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus atau kemarau panjang. Dan waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan ruwai bid'ah. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ruwai bid'ah itu, duhai Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang kerdil dan sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai. Itulah dalam tazkirah kita pendek ini. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi keterangan daripada hadis tersebut adalah zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan, iaitu tandus dari segi material dan juga tandus dari segi pemikiran. Dan orang yang benar akan diketepikan, sementara orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Orang yang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap. Yang berpeluang bercakap hanyalah peribadi-peribadi yang hina
dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itulah hadis yang sempat saya santuni hari ini untuk kita jadikan iktibar, saudara, ya. Wah, semoga kita dijauhkan segala masalah dan musibah, saudara. Mutiara kata hari ini, menurut teman saya, saudara Hibil, dalam culipannya kepada saya pagi tadi, dia kata, fikiran yang luas adalah anugerah terbesar yang dapat dinikmati manusia di dunia ini. Itu tulisan daripada Joseph Edison. Maksudnya, mereka yang punya fikiran yang luas, fikiran yang tidak lagi jumud, adalah merupakan anugerah yang terbesar bagi kita manusia untuk kita nikmati dalam dunia yang semakin bercelaru ini. Terima kasih saudara Hibil atas kiriman saudara begitu murni. Saudara menghantar kepada saya kiriman mutiara kata tidak jemu-jemu. Saya harap agar saudara teruslah mentelaah, mencari untuk kita kongsi bersama saudara, ya. Apa khabar saudara Azman Shah, saudara Aisyah, saudara Salbiah Omar, Rohani Shah. Saya mendoakan agar anda semua sihat. Ini teman-teman kita yang baru masuk melalui Instagram, ya. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara bakal muflis. Esok hari bekerja, teman-teman yang telah membuat permohonan, saya mendoakan agar anda memperolehi wang daripada pengeluaran simpanan anda. Kalau dapat, berbelanjalah sedikit sebab besok hari bekerja. Dan saya mengharapkan agar besok Menteri Kewangan dapat memberi penjelasan lebih lanjut lagi tentang tuntutan kita. Itu berhubung dengan pengeluaran sejumlah RM10,000 daripada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja serta moratorium selama 6 bulan tanpa faedah. Itu harapan kita, tapi tak tahulah apa nak buat. Dan besok juga, bermula besok, kerajaan akan mula mengagihkan, itu janji Perdana Menteri, itu bantuan BKC dan sebagainya. Jadi saya mendoakan agar janji tersebut dipenuhi. Janganlah, sebab kita tak tahu macam mana mekanismenya, saudara. Saudara Mak Syah tanduh dari segi kepimpinan juga, Datuk. Begitulah keadaannya, saudara. Dan saya berdoa agar apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri itu benar-benar terlaksana. Letih sangatlah rakyat, lenjan hidup dalam keadaan yang begitu susah. Ya, saudara Hirawati, saudara Mak Khairul, bagi saya lah keadaan sekarang ini segala-galanya tenang. Mudah-mudahan. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah bicara amanah rakyat. Malam ini saya nak santun amarah rakyat. So jangan marah. Saya akan siarkan satu persatu apa semua dan kita dengar apa perasaan rakyat. Ini sebab itu saya kata tajuk malam ini adalah bicara amarah rakyat. Namun sebelum saya memberi pencerahan, sebelum kita mengikuti apa kata-kata teman-teman tu, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata pantun Pak Nazil? Saudara Syafri and others yang request. Terima kasih saudara Syaizi, saudara Ma'arif, saudara Al-Wahub. Ya, kata Pak Nazil, bukunya tebal, baca tak reti. Pergi bertanya pegawai perpustakaan. Usahlah bebal mengikut hati. Sengketa pastinya membawa petaka. Itu kata Pak Nazil. Bukunya tebal, baca tak reti, pergi bertanya pegawai perpustaka. Usahlah bebal mengikut hati, sengketa pastinya membawa petaka. Jangan kita bersengketa, saudara. Tak ada keberuntungan pun. Kemudian tambahnya lagi, tambat perahu airnya surut, tapi paya di pohon kelapa. Kambing tahu, sawa menjerut. Apakan daya, tersalah terpa. Kambing tu dia tahu bahawa kalau ular sawa dia menjerut. Tapi nak buat macam mana? Dah salah terpa. Jadi mangsa lah sawa tu. Bagaimanapun saudara, saya juga mendapat kiriman. Pak Nazil, rupanya ramai juga peminat-peminat pantun ni. Iaitu daripada saudara Babrik Arif. Dia menghantar 3 rangkap pantun untuk saya baca malam ni. Tak apalah, kita ambil sedikit waktu membaca santunan daripada saudara Barbarik Arif. Kata saudara Barbarik, sejarah bangsa perlu disimpan
agar tak luput ditelan zaman. Pemimpin terus berebut jawatan, dapat jawatan amanah dilupakan. Katanya lagi, Parlimen dibuka, MP bersidang, atur kata haruslah sopan. Angka COVID terus dicanang, rakyat susah, hilang pendapatan. Dan rangkap pantun terakhir, telaga digali airnya jernih, jernihnya air boleh diminum. Rakyat mohon kuasa memilih agar negara tidak merudum. Ini permintaan warganet kita. Sepatut-patutnya kita ambil pilihan raya lah, mendapat suara rakyat sebenar-benarnya saya. Saya juga perlu memberi peringatan pada saya, mereka yang menyunting semula live saya dan masukkan dalam channel YouTube ataupun channel-channel yang lain, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan ataupun setiap komen yang tercerna kesan daripada suntingan anda itu. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas sebarang komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum anda melakukan suntingan tersebut. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang saya dapat daripada kiriman teman-teman, daripada pembacaan saya, perbualan saya dengan beberapa tokoh politik. Dan ini adalah pencerahan politik. Tak ada lain. Saya bukan pakar ekonomi. Saudara. Dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara mahu menghantar kiriman, soalan sebagainya, saya mohon kalau boleh. Kalau saudara berbincang sesama teman-teman dalam wall saya ini, berbincanglah dengan bahasa-bahasa yang baik, tak payahlah nak maki hamon. Banyak cara nak melampiaskan amarah. Kita ni orang Melayu ni, kalau dia mengerling pun orang tahu dia marah. Kalau dia menjeling pun orang tahu dia marah. Tak perlu dikelampiaskan dengan kata-kata yang tidak molek. Sebab halaman saya ini juga dituntun oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, perantau-perantau yang berada di luar negara. Jadi janganlah kecewakan mereka apabila anda berbalah sama-sama sendiri dengan maki hamon. Anda boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya tahu laman saya ini terdiri bukan hanya daripada warga UMNO, walaupun saya adalah warga UMNO. Terdiri daripada kalangan, daripada teman-teman daripada Parti Pribumi Bersatu, daripada teman-teman daripada Parti PAS, teman-teman daripada Parti Keadilan, malahan teman-teman daripada Parti DAP. Juga ada juga yang atas pagar yang tidak mau berparti. Jadi kalau kita menyantuni sesuatu masalah itu, janganlah kita lampiaskan amarah itu dengan bahasa yang tidak baik. Saudara, saya amat berharap. Tapi kalau saudara nak buat apa kat daya, saya tidak berkemampuan untuk menyekat. Dan saya pun tak tahu nak nyah-nyah apa semua. Sebab itu saya tengok kadang ni suruh singkirkan. Saya nak singkir macam mana? Saya tak kerti. Kalau saya tahu, saya buat. Untuk nak live ini secara live pun saya tak kerti dengan orang lain. Yang saya tahu, saya tekan live on. Untuk invite, nak bercakap semua tak kerti. Ataupun nak menyiarkan apa yang ada tayangan, video-video, saya tak kerti. Saya minta maaf saudara ya. Ruby, nampaknya live Datuk dah kena kacau sangkut-sangkut pula. Itulah keadaannya. Kadang-kadang mereka tak suka nak buat macam mana Bi. Itulah keadaannya Bi ya. Okey saudara. Cuma saya ingin menyatakan bahawa pengumuman daripada Kementerian Pengajian Tinggi, itu menterinya Datuk Norani Ahmad, dia mengatakan bahawa pihaknya iaitu Kementerian Pengajian Tinggi merancang untuk membuka semula institusi pengajian tinggi untuk kemasukan pelajar secara fizikal bagi sesi akademik 2021/2022 dalam semua pasar. Pasar 1, 2, 3 dan 4 Pelan Pemulihan Negara bermula Oktober tahun ini. Mana bulan depan lah. Jadi menurut Datuk Seri Dr. Norani Ahmad, rancangan itu adalah melalui Pelan Pemulihan IPT. Pemulih IPT dan langkah tersebut selari dengan usaha membolehkan pelajar pulang semula ke kampus. Ini beliau juga berkata ia juga telah dipersetujui dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara semalam. Jadi bagi menjayakan kaedah itu, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Saudara Khairy Jamaluddin selaku Menteri Kesihatan supaya setiap pelajar ini dan kaki tangan IPT diberi keutamaan untuk mendapat vaksin di lokaliti masing-masing, itu di pusat-pusat pengajian masing-masing. Jadi matlamat kementerian beliau adalah untuk menyediakan community campus yang selamat menjelang bulan Oktober. Itu menurut antaranya dalam Facebook semalam ya. Jadi Datuk Norani berkata Kementerian Pengajian Tinggi mengunjurkan keperluan sebanyak 1.296 juta dos vaksin
bagi kegunaan 648,000 pelajar yang masih belum menerima vaksin, dan KPT mencadangkan supaya pusat pemberian vaksin APT dijadikan PPV khusus untuk pelajar serta kaki tangan. Ya, saudara, dan kepada pelajar-pelajar, calon-calon siswaza, kita mungkin bulan depan masuki kampus, selamat menimba ilmu. Ingat saudara, Menara Gading adalah tempat kita menyediakan tunas-tunas bangsa yang akan menggantikan tempat kita untuk memelihara, untuk menjamin negara kita terus maju menghadapi dunia tanpa sepadan. Saudara, bagaimanapun, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmadi, beliau menzahirkan kebimbangannya. Sebab itu dia kata pihak Kementerian Pendidikan harus mengkaji. Jangan dah tergantuk baru tergadah. Ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia masih lagi nak menetapkan bahawa 3 Oktober sekolah nak dibuka semula. Jadi dalam hal ini, selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan agar kerajaan mesti memastikan agar keputusan dan langkah yang dibuat itu untuk anak-anak bermula Oktober ini adalah tepat dan betul. Kerana janganlah sudah tergantuk baru tergadah, dan kita harus menjadikan pengalaman yang lepas sebagai pengukur dalam membuat keputusan yang terbaik. Jadi sesi persekolahan secara bersemuka telah pun dah ditetapkan akan dilaksanakan pada 3 Oktober. Apakah telah diambil kira kadar jangkitan COVID-19 yang masih tinggi? Jadi ketetapan KPM adalah membuatkan ramai anggota masyarakat yang telah divaksinkan dan nilai ambang yang nak dikira dari PPN dan menimbul keresahan bagi di kalangan ibu bapa. Jadi menurut Datuk Seri Zahid yang juga selaku pengurusi Barisan Nasional, terlalu banyak perlu diperhalusi secara mendalam kerana rata-rata murid sekolah masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19. So janganlah kita mengambil risiko yang kita tidak pasti. Dia tidak perlu terburu-buru sekali. Jadi kita tak perlu terburu-buru untuk melakukan kesilapan sekali lagi. Elakkanlah kesilapan agar tidak berulang. Sebab kita ada pengalaman dulu. Buka aja sekolah, akhirnya 28,000 pelajar, tenaga pengajar yang dijangkiti oleh COVID-19. Jadi meskipun SOP akan lebih diperketat, tetapi sejauh mana ia benar-benar berkesan dalam melindungi murid-murid. Jadi perlulah dijadikan keutamaan katanya. Jadi Datuk Seri Ahmad Zahid menzahirkan persoalan ini kepada Menteri Pendidikan. Beliau Datuk Razi Zidin bukan orang UMNO, jadi susahlah dia nak tegur. Dan bagaimanapun kita mengharapkan bahawa ini diambil kira saudara, ya. But now kita saya menyantuni tulisan teman-teman yang sempat masuk ke WhatsApp saya petang tadi. Iaitu pertama sekali itu Prof. Fahmi Syahrin. Ini berhubung dengan kedudukan politik negara kita. Sebelum saya masuk perkara lebih serius lagi, iaitu saudara Fahmi Syahrin. Dia kata ini semua sebab pemimpin UMNO gilakan kuasa. Sebab dia cuba memberi komen atas tulisan saya yang saya mengatakan bahawa amarah rakyat terhadap pimpinan negara berhubung pelantikan semula Yang Berhormat Datuk Seri Muhyiddin sebagai menteri, berjawatan menteri dalam melaksanakan plan pemulihan negara. Jadi katanya ini semua pemimpin UMNO yang gilakan kuasa dan tidak mendahulukan rakyat. Sepatutnya bila Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, UMNO bersikap berkecuali dengan tidak mencalonkan mana-mana pemimpin supaya ahli parlimen tidak mendapat majoriti, dan ketika itu terpulanglah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan seterusnya. Itu pandangan saudara Fahmi Syahrin. Begitu juga dengan saudara Azmi Muhammad. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, kenapakah Datuk Seri Ismail Sabri tidak mendengar keluhan rakyat? Awal lagi dah diberitahu, kecilkan kabinet untuk memastikan dan mengembalikan keadaan ekonomi rakyat dan kesihatan rakyat. Jadi kenapa perlu dilantik begitu ramai menteri dan timbalan menteri dengan jumlah sudah mencapai 73 orang dalam keadaan ekonomi negara yang kurang baik ketika ini? Itu pandangan saudara Pak Azmi Muhammad. Ya, yang rakyat sudah mula, dan sekarang ni rakyat sudah mula membenci kerajaan sekarang katanya. UMNO telah menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Biasanya kita kena berpijak lebih nyata. Sekiranya beliau tidak dapat sokongan semasa undi kepercayaan terhadap PM, itu tidak apa, dia kata jalan terbaik, bubarkan saja parlimen. Dan kita harus menuju pada pilihan raya umum yang ke-15. Pandangan saudara Effendi Lutan, dia kata macam mana orang yang telah ternyata gagal dan orang tersebut pula dilantik kembali sebagai pengurusi pelan pemulihan ekonomi. Sedangkan yang melingkupkan ekonomi
Alah, orang sama dia. Tiba-tiba orang yang sama pula jadi pemulih. Ada apa dengan kerajaan hari ni? Jadi kami rakyat di bawah dan separuh tenat ni, tapi mereka yang dari kuasa sibuk nak jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Hampir betul lah katanya. Dan akhirnya saudara Baharom Waria. Saudara Baharom Waria agak keras sikit pandangannya. Dia kata rakyat sedih. Rakyat kecewa kerana kabinet besar 69. Menteri kanan ramai. Kalah PRU pun dapat jadi menteri kanan. Penasihat taraf menteri. Pengerusi taraf menteri. Orang kanan menteri berpuluh. Tengok gayanya macam nak jaga politik je katanya. Ini pandangan saudara Baharom Waria. Rakyat terus derita. Susah rakyat nak cari makan. Terus terkurung. Covid ribu-ribu juga katanya. Jadi UMNO semakin dicerca dan tidak diminati. Kata no PPBM. Tapi sokong. Tarik. Sokong. Uyup duk katanya. Apa nak jadi? 3 tahun berpolitik, 3 Perdana Menteri. Kalau 5 tahun, mungkin 5 pula Perdana Menteri. Menteri lama, cara lama. Letih lah kalau macam ni. Rakyat penat dah. Itu adalah luahan rasa teman-teman yang masuk ke dalam wall saya petang tadi. Sebab apa yang saya siapkan malam tadi, itu cerita lain saudara ya. Teman-teman, jaga kesihatan. Cuaca tak menentu ni. Saya pun kadang-kadang sakit tekak juga. Bercakap sepanjang sejam dengan saudara. Dan suasana tak menentu, segap panas, segap hujan. Jadi pada yang warga emas macam saya ni, jagalah kesihatan. Kalau boleh tak perlu keluar rumah. Saudara Abdul Karim Siddiq dah teruk dah politik Malaysia ni tu. Begitulah keadaannya saudara. Saudara Rozani, UMNO kena main. What a luck. Saya tak tahu nak cakap apa. Baik, saudara, bicara amarah rakyat. Jadi jika kita melihat apa terjadi semalam, sejak semalam jadi ternyata benarlah saudara, pedoman yang dilontarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan kata-kata, jika kamu berkawan dengan tukang besi, maka pastilah percikan api dari bakaran besi itu akan turut terpercik ke badan kamu. Itu adalah sabda junjungan. Sebaliknya, jika kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, paling tidak pun aroma wangian tersebut akan terpalit juga ke badan kamu. Kemudian tambah baginda lagi, jika kamu mau memberikan sesuatu jawatan itu, jangan kamu berikan kepada mereka yang meminta-minta, kerana ia boleh membawa kepada kerosakan. Itu realiti saya. Dan sejak semalam, bila warga UMNO mula melontarkan bicara amarahnya, ia bukanlah sesuatu yang baik buat seorang Perdana Menteri, saudara. Kerana sudah hampir 2 minggu Yang Muhammad Perdana Menteri membentuk kabinetnya. Tetapi beliau tak dapat masuk ke pejabat. Kesannya kerana beliau terpaksa menjalankan perintah kawalan kuarantin kendiri. Kerana katanya ada kontak rapat yang positif COVID-19. Jadi sehingga ini beliau belum sempat lagi masuk ke pejabat mempengerusikan mesyuarat kabinet, saudara. Ini satu benda. Tapi tiba-tiba dalam keadaan sebegitu, saya melihat cercaan menerpa pada dirinya. Tak sempat masuk pejabat lagi dah. Belum pun beliau sempat menyantuni derita rakyat. Tapi apabila diumumkan pelantikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menjadi pengerusi Pelan Pemulihan Negara bertaraf menteri, warga netizen menyerang Datuk Ismail Sabri dengan pelbagai persepsi, malah turut dilontarkan dengan cercaan. Dan saudara, jadi situasi ini saya lihat lebih teruk kalau dibandingkan antara kehadiran awal Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri berbanding dengan Datuk Ismail Sabri. Tan Sri Muhyiddin pegang je jawatan sebagai Perdana Menteri, mengumumkan pemberian itu dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri. Beliau disantuni, disayangi oleh rakyat dengan panggilan Abah Kau. Cuma selepas beberapa bulan kemudian, segala-galanya mengelonsor dan beliau terus mendapat cercaan. Sedangkan Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri belum pun masuk ke pejabat, dah kena. Ini satu gambaran yang saya lihat agak merunsingkan kita, sebab amarah warga netizen ni
bukan sikit. Sebenar-benar saudara, saya mendapat kiriman tidak kurang daripada 2,000 ke 3,000. Jadi akhirnya apa saya buat, saya fikir tadi, saya akan ambil daripada laman satu laman tu kata-kata mereka, satu line, dua line, tiga line, dan saya susun semua menjadikan satu pencerahan. Contohnya saudara, daripada laman Friends of RB yang masuk war dalam laman FFC, dia kata, ini ayat saudara, saya baca saya tak pindah-pindah pun. Tapi bila saya tengok, dah jadi satu cerita pula dah, satu kenyataan. Menghabiskan boreh, titik-titik. Berat ni 66. Ini dikatakan keyakinan melampau-lampau. PM mendukung biawak hidup. Begitu ramai menteri, timbalan menteri, duta khas bertaraf menteri, penasihat bertaraf menteri, penasihat-penasihat untuk para menteri, para setiausaha dan pegawai khas ini jadinya kerajaan yang sangat bagus untuk menjaga dan menyantuni keluarga Malaysia. Rakyat Malaysia patut bangga dan bersyukur kerana begitu ramai yang berkhidmat untuk mereka. Itu keturunan kata-katanya. Molek kalau PM dan Menteri Kabinet, Barisan Nasional /UMNO masuk PPBM lah. Kerajaan lagi stabil. Nak faraid harta pun senang. UMNO pun tidak boleh dipersalahkan, selesai masalah. Amboi, harta kita semua nak difaraidkan. Tapi memang dah berlaku pun, kan? Ni satu lagi, umpama ikan kering bubuh dalam mangkuk, isi air banyak-banyak, harapkan ikan tu hidup balik. Bila Yang Amat Muat Perdana Menteri menyentuh beban kewangan yang semakin besar dan perlu ditanggung kerajaan untuk emolumen dan bayaran pencen, akhirnya mereka mengatakan, sudahlah. Itu laman daripada laman yang saya satu saudara ya. Kemudian daripada laman ini panjang ni saudara. Daripada laman UMNO Bersatu. Ini panas saudara. Dia kata patut tulis MP Paguh. Mantan-mantan buat apa? Kalau macam tu semua nak pakai mantan menteri, mantan TPM. Bagi mantap, keputusan parti untuk naikkan Ismail Sabri sebagai PM. Jadi sebagai ahli kita kena sokong, katanya. Dan masuk lagi, actually better kalau Wabi Paguh. Sebab bila dah gagal, UMNO bangkit daripada abu. Sekarang terpaksa sokong sebab rakyat akan fed up kalau kita nak tukar PM lagi. Salah UMNO. Panas. Salah UMNO, Muhyiddin kembali. Sambung lagi. Ini bukan satu orang saudara ya. Dia satu dua ramai lah. Saya ambil ni. Ramai juga penyokong dan akal umbi UMNO yang mula yakin parti mereka tidak boleh menafikan kerajaan ini akan menjadi kerajaan gagal. Dan kata lagi, sangat-sangat mengecewakan. Macam hangat. Jadi tak payah nak pompang-pompang ngaku PM dari UMNO lah. Buat lawyer tekak. Ini mungkin daripada Kelantan ni. Buat lawyer tekak. Sabar adalah strategi Presiden dan bosku lepas ni. Sabar. Ini kan kerajaan campuran. Biarlah mereka campur aduk. Ramuan bagi tambah sedap, bubuk cacah marba. Saudara Ismi Rakyat sempat juga hantar kat saya tadi. Dia masuk juga, saudara Ismi. Dia ada live pun dia masuk juga. Dia kata kereta lumba tukar kepada driver baru. Driver lama pula disuruh jadi ketua mekanik. Pengurusan yang lebih terus dari kedai runcit India. Apa maksud dia saya tak tahu. Kerana mengaku sajalah. Sudah tersepit dan tersilap pilih PM kali kedua. Dan kami di Akar Umbi akan maafkan dan kita akan bantu. Ini satu yang positif. Kemudian tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin. Bolehlah hantar surat untuk jadi pegawai khas grup sebelah. Moga Datuk Seri Najib yang berpengalaman luas, idea-idea yang bernas dapat juga dilantik sebagai penasihat ekonomi serta keuangan. Itu santunan daripada di laman yang tersiar di laman UMNO Bersama Rakyat. Dari laman UMNOku, saya jangan lupa ya, bahawa saya tulis, saya catat balik ni, dia keluar satu. Bukannya apa-apa semua begitu, tidak. Seorang. Saya katakan beribu. Jadi saya ambil 1, 2, 3 susun secara ya. Jadi dari laman UMNOku, kita difahamkan PPBM tetap nak dengan UMNO. Mana mahu bersama dengan UMNO dalam PRU 15. Mereka nakkan keputusan Datuk Seri Najib dan Presiden diutamatkan. Mereka mahu Presiden ditukar yang mersa PBM. Amboi, cenekenya. Itu keputusan pertama.
Kerana ada yang dah keluar dari UMNO, ada yang benci UMNO, tapi daripada tu nak manfaatkan ahli UMNO mesra PBM. Tak patut. Tak patut. Lawan dengan fakta. Moga Datuk Seri Presiden dan lain-lain menang kes. Amin. Benar, tetap benar. Amin. Satu untuk kau, satu untuk aku. Serupa tak ada orang lain. Inilah berita buruk untuk Malaysia hari ini. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai betul lah PBM ni. Jadi susunan dan kenyataan dia kata balik-balik muka tu macam Messi ni bagai pulau. Tak ada penduduk lain. Yang bodoh, yang jahat, macam-macam. Tetap berpusing-pusing orang tu juga dia beri jawatan. Muaklah dengan gelagat pemimpin Melayu sekarang yang sanggup buat begitu demi poket masing-masing. Dan ada lagi kiriman, saudara. Siapalah yang melantik dia ni? Membazirkan wang rakyat aja. Betul. 2 kali 5, 5 kali 2. Rakyat tu kita lah kan. Masa PM8, Tan Sri Muhyiddin, semua rakyat gelar sebagai kerajaan yang gagal. Tiba-tiba jadi PM9 melantik muka yang sama dengan kerajaan yang gagal. Jadi tak kebangang katanya. Moga UMNO dilindungi daripada kejahatan. Jadi saudara, itu dapatan saya, betul sangatlah katanya. Dia bercelaru sakan. Rakyat tanya apa punca manusia yang banyak membawa kerosakan kepada negara perlu diangkat bagi memulihkan semula. Jadi PBM mahu Zahid dan Najib disisihkan dari memimpin UMNO. Moga Allah memerdekakan kita zahir dan batin. Dan apa ini satu lagi masuk, sudah terang dan nyata Datuk Seri Ismail Sabri jadi PM Malaysia adalah boneka dalam Perikatan Nasional. Tahniah UMNO, tahniah semua Majlis Tinggi UMNO, tahniah juga kepada semua penyokong-penyokong UMNO yang setia tapi ditipu dan terperdaya. Itu saya menyantuni saudara yang masuk dalam war. Banyaklah saudara, panjangnya tak larat saya. Jadi sekarang ni sebelum saya teruskan lagi dengan santunan, teman-teman ada lagi 3 war lagi tu saya tak baca lagi. Saya nak menyatakan ini dapatan saya. Sebab apa? Bila kalaulah Datuk Ismail Sabri dia kekal dengan keputusan diri dia sebagai Perdana Menteri. Sebab segala-gala perlantikan itu terpulang pada diri dia. Tak ada siapa boleh mencabar, tak ada siapa boleh ugut dia. Dan laluan ataupun unjuran yang telah dilakukan oleh Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri mengadakan perbincangan dengan parti Pakatan Harapan, iaitu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bertemu dengan Lim Guak Eng, bertemu dengan Mak Sabu. Jadi sebenarnya kalaulah ahli-ahli parlimen dalam PBM cuba membuat helah dan buat usul ni tak percaya dan menarik sokongan kepada Datuk Ismail Sabri, beliau tak takut sebabnya ketiga-tiga pemimpin parti utama dalam Pakatan Harapan telah pun memberi kenyataan secara terbuka dan juga secara nyata mereka tidak akan mengganggu urusan beliau sebagai Perdana Menteri. Yang penting sekarang ni ketiga-tiga mereka setelah adakan pertemuan dan menyantuni kehendak duli Yang Mulia Tuan Agong agar konsentrat ataupun tumpuan diberikan untuk menyantuni permasalahan rakyat, iaitu penyelesaian kepada masalah COVID serta masalah ekonomi. Jadi beliau tak perlu takut. Kalau ugutan macam mana pun, beliau tetap juga akan kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi apa nak takut sangat? Dia kerana jawatan beliau sebagai Perdana Menteri itu sebenarnya tidak boleh digugat kerana ada sokongan daripada Parti Pembangkang Pakatan Harapan yang telah pun disantuni oleh beliau. Sebab itu saya melihat kenyataan dari pimpinan Pakatan Harapan begitu mengecewakan bila mereka melihat bahawa Datuk Ismail Sabri melantik begitu besar kabinet, sedangkan perbincangannya kalau boleh kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dikecilkanlah. Itu permintaan. Dan mereka pun walaupun pertimbangkan, mereka kata nak bertanding, kita nak bertanding secara gentleman. Ini dapatan saya saudara. Jika berlaku sesuatu pada Datuk Ismail Sabri dari segi UMNO, 11 orang tetap tak lari. Sama ada mereka bersama dengan beliau ataupun menentang dengan beliau. 11 orang ahli parlimen UMNO tak lari. Kalau beliau masih lagi dilihat bersama-sama dengan PBM, nak menyantuni PBM, saya khawatir sebelah ini akan menarik sokongan. Kalau itu berlaku, Parti Keadilan Rakyat ada 38 orang. Ini dapatan saya. Saya bukan memperolehi kenyataan ini secara rambang, tidak. Saya berbual, saya berbincang dengan teman-teman ahli kalangan ahli parlimen. Dapatan saya, UMNO ada 11. Parti Keadilan Rakyat ada 38. DAP dia kekal 42. Tak berganjak dia orang ni.
Kemudian amanah tetap kekal 11. Tak payah nak offer lah scheme of tea ke apa semua, mereka tak berganjak. Begitu juga dengan Parti Warisan di Sabah. Saya berbual dengan 2-3 orang teman-teman kita sebagai ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri, pimpinan dalam Parti Warisan. Mereka 8 orang tak berganjak. Begitu juga dengan GPS di Sarawak. Bebas ada 4, jumlahnya 122. Seandainya Datuk Ismail Sabri dilihat menjadi boneka kepada Parti Perikatan Nasional, meneruskan apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional, tidak membawa apa yang diharapkan untuk menyantuni masalah rakyat. Ekonomi masih tak boleh bergerak lagi. Dan dilihat sebagai melakukan seperti saling kulit saja, maka besar kemungkinan andai PBN bersama PAS tidak lagi menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, beliau tak perlu takut. Kerana dah ada 122. 122 ni ada di belakang beliau. Nak takut apa? Jadi sebab itu, pimpinan daripada Pakatan Harapan yang saya hubungi, mereka menzahirkan kekecewaan yang teramat. Kecewa dengan tindakan Datuk Ismail Sabri, pertama sekali dalam pembentukan kabinet yang besar. Jadi mereka mengatakan, kita nak sokong. Tapi nak sokong macam mana kalau beliau melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Dia melakukan keadaan yang sama seperti pimpinan terdahulu. Tentu akan menjadi kegagalan kerajaan yang gagal. Sebab ramai. 69, kemudian dah jadi sekarang sampai 73. Lantik orang tu sebagai duta, bertaraf menteri. Dan tak ada keperluan. Jadi apa yang diharapkan dalam pertemuan antara pimpinan Pakatan Harapan itu hari dengan beliau adalah ikut titah Agung. Agung kata pertama-tama sekali selesaikan masalah COVID. Yang kedua, ekonomi negara dan ekonomi rakyat. Dua ini, Pakatan Harapan kata mereka bersama-sama nak bertukar lumus membantu beliau. Jadi dia nak takut apa benda? Laksanakan saja apa sahaja perancangan yang ada dalam fikiran beliau, berunding dengan pimpinan Pakatan Harapan. Soal nak bertanding pilihan raya, mereka ketepikan. Ya, bahawa mereka kata nak bertanding pilihan raya PRU15, kita bertanding secara jantan. You dengan Parti UMNO, you, kita dengan parti kita orang. So ini caranya. Tapi bila Datuk Seri Ismail Sabri membuat keputusan melantik sebegitu ramai ahli-ahli parlimen, ini sebagai menteri, ini mengecewakan mereka. Ini dapatan saya saudara. Sebab mengikut apa yang diberitahu kepada saya, mereka mengharapkan sebagaimana berlaku di Perak. Di Perak, waktu UMNO dan ahli-ahli Dewan Negeri di Perak tidak percaya pada mantan Perdana Menteri besarnya, itu Datuk Faizal Azumu. Dan mereka tak menuntut, DAP tak minta jawatan Exco. Tak apalah, you pimpinlah. PKR pun pimpinlah, amanah pun tak ada. Saya berbual dengan Datuk Dr. Azim Bari, dia kata memang tak ada, kita ikhlas. Kita harus menjelmakan keikhlasan kita demi negara, demi rakyat. Lepas itu nanti kita bertandinglah. Barulah dia kata subur demokrasi ini. Tapi apa yang berlaku di Perak tidak mahu dijadikan sebagai contoh oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Sebenarnya keadaan sama lebih kurang. Kena ingat, sebab tu saya tengok ada kiriman teman-teman mengatakan Tan Sri Muhyiddin menyerahkan kursi sebagai Perdana Menteri kepada Datuk Ismail Sabri dengan begitu berlapang dada. Tidak. Beliau sudah hilang keabsahan, hilang sokongan. This is reality. Beliau sudah hilang kepercayaan di kalangan ahli-ahli parlimen yang menarik sokongan. Jadi bukan dia nak dengan rela hati. Sebab itu dia akan berusaha to make a comeback. Dan dilihat Datuk Ismail Sabri dengan pelantikan beliau itu mengecewakan mereka. Ini dapatan saya. Jadi kesan daripada kekecewaan dengan pelantikan kabinet yang masih bersifat saling kulit. Dan juga pelantikan Tan Sri Muhyiddin. Jadi membuatkan mereka hari ini sekarang ni sedang menuntut untuk meneruskan undian keabsahan ataupun legitimacy melalui parlimen sebagaimana yang disarankan dan dititahkan oleh Ketua Dulia Muhammadiyah Tuan Agong. Jangan lupa pada 18 Ogos Agong dah bagi tahu, lepas dia lantik dan kat sumpah, pergi parlimen dapatkan sokongan majoriti. Ini mengikut kehendak-kehendak lunas-lunas perlembagaan. Jadi jangan lupa saudara, cuba apa kata kenyataan Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata
beliau tidak akan mempersulitkan sidang parlimen. Artinya, mereka tak ada berhasrat pun nak buat usul ini tak percaya dan sebagainya. Kalau melaksanakan apa tuntutan mereka supaya prioriti diberi untuk menangani masalah COVID dan ekonomi negara. Dan mereka sanggup sama-sama membantu. Sebab itu mereka hadir. Tapi bila dilantik kabinet begitu besar, lantik pula Tan Sri Muhyiddin, tentulah mengecewakan beliau. Kemudian, mulalah beliau mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang ni, saya cuma mengatakan tidak menyulitkan. Tapi perlu melaksanakan. Kata Lim Guat Eng, cuba dengar kenyataan Lim Guat Eng. Dia kata Lim Guat Eng telah pun berikrar akan bekerjasama dengan Datuk Seri Ismail Sabri dalam rangka usaha untuk mempercepatkan tindakan menangani COVID-19. Itu adalah ikrar sahabat. Walaupun bermusuh dalam politik, tetapi ini boleh dipegang. Seandainya ahli-ahli parlimen daripada PBM, puak-puak yang bersama dengan Azmin, segala kata-kata daripada UMNO apa semua tak bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, mereka tetap akan menyokong dan beliau punya kekuatan 122 orang. Apa kata saudara Mat Sabu? Dia kata, Mat Sabu kata parti Amanah dia mahu agar ekonomi segera dipulihkan, agar rakyat kembali bebas untuk mencari semula sumber penghidupan dan tidak hanya bergantung semata-mata kepada kerajaan. Itu harapan yang dilafazkan oleh saudara Mat Sabu. Dia tak nak rakyat sentiasa macam minta sedekah. Berilah mereka peluang untuk bekerja, kerjaya, untuk cari penghidupan sebagaimana sebelum itu. Tapi sekarang ni segala-galanya bila tindakan yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri mewujudkan kabinet yang begitu besar dan kesan daripada pelantikan Tan Sri Muhyiddin, ini menimbulkan suasana yang kucak-kacir dan ini mengecewakan mereka. Sebab itu kenyataan daripada peguam negara yang mengatakan tiada keperluan pengundian keabsahan Perdana Menteri telah pun menimbulkan krisis perlembagaan, dan kenyataan beliau disongsong oleh semua pimpinan Pakatan Harapan. Jadi artinya sekarang ni, kalaulah tak mau buat begitu, besar kemungkinan akan ada usul yang tidak percaya. Sepatutnya dah cantik dah. Saya hairan macam mana penasihat-penasihat amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri boleh membuatkan beliau goyah, takut. Sebab dan mungkinlah agama dia kata jangan percaya dengan Anwar Ibrahim ni, jangan percaya dengan Lim Guat Eng. Mereka telah pun menandatangani satu pact, satu persefahaman bersama yang boleh kita gunakan kalau mereka ingkar. Matlamatnya sebagaimana titah agung untuk menangani masalah COVID dan ekonomi negara. Dua perkara ini. Dan mereka cuma minta janganlah dilakukan balik, diulangi tindakan macam perlantikan kabinet yang besar yang tidak ada keperluan. Serta kalau boleh janganlah yang sudah tu sudah. Jadi tentulah mereka tidak bersama dengan kumpulan Azmin, mereka tidak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa bahawa mereka juga merasakan diri mereka telah dikhianati. Jadi tiba-tiba yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri, walaupun beliau tidak mengumumkan, yang mengumumkannya adalah Ketua Setiausaha Negara. Ini mengejutkan pimpinan, sebab tadi bila saya berbual dengan 2-3 orang ahli parlimen daripada parti-parti pembangkang, mereka mengatakan kita hilanglah kepercayaan. Sebab lain yang kita cakap, lain jadinya. Jadi you sebagai UMNO takkan tak boleh nasihat you punya Perdana Menteri? Saya kata saya boleh mengutara sajalah. Takkan tak boleh bagi tahu kat presiden you? Saya kata presiden saya, dia kalau dia cakap lebih, orang akan melihat seolah-olah dia nak jawatan itu. Sebab itu dia terpaksa lah bagi pandangan begitu. Nak ikut-ikutlah, dia tak boleh meletakkan syarat. UMNO tidak pernah meletakkan syarat. Kerana dari segi presiden dia tak ada langsung terdengar bahawa yang berhormat Datuk Zahid Hamidi hendakkan jawatan Perdana Menteri. Tak ada. Beliau mahu supaya kesnya di mahkamah ini diselesaikan secara tuntas dan jelas. Tak mahu ada campur tangan luar. Biarlah ia dihakimi, biarlah mahkamah menentukan. Kalau dia bersalah, apa bersalahlah. Kalau tidak, bebaskanlah. Jadi tidak mahu sekarang ni persepsi rakyat teruk, dia kata. Jadi sepada dia nak membersihkan diri dia. Yang penting bagi dia adalah untuk memperkukuhkan UMNO. Kerana kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kita nak bertanding secara anak jantan, UMNO juga kata ayo kita bertanding secara anak jantan. Tapi ini kita tak dengar daripada pimpinan PAS.
Saya yakin bahawa Datuk Ismail Sabri, kalau sesuatu berlaku pada beliau, kalau cubalah pihak-pihak ada PBM, ahli-ahli parlimen PBM ni, yang cuba nak khianat pada beliau, saya yakin tentulah PAS juga akan bersama, sebab jangan lupa, sebagaimana kenyataan Datuk Mak Hassan, bahawa Muafakat Nasional ni rupanya masih lagi ada perbincangan. Jadi, saya hairan bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri boleh khawatir, boleh terperangkap, ataupun nak kenang jasa apa benda. Jasa melantik beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. That's not the way. Sebab beliau mesti tahu membaca kenapa beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan kesediaan Tan Sri Muhyiddin berundur kerana dalam keadaan keterpaksaan. Sedangkan jangan lupa, dia berundur bukan kerana dia nak berundur. Bahawa beliau dipaksa berundur selepas UMNO menarik sokongan. Dan jangan lupa, macam saya katakan, terguris di hati warga PBM. Walaupun mereka kata kami dah berubah, kami akan sokong sepenuhnya, saya hilang keyakinan. Sebab macam mana saya katakan beberapa malam dulu, bahawa mereka ini saya ibaratkan seperti ular dalam kelambu. Tunggu masa nak belit nak patuk. Ini masalah yang saya lihat. Kalau Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kurang berhati-hati bahawa dia akan buat test market. Ini dapatan saya. Test market mereka kali pertama sekali bila buka saja Dewan Bersidang adalah melantik iaitu Datuk Seri Azlina Osman sebagai speaker yang baru. Kerana bagi kalangan parti-parti pembangkang, mereka hilang keyakinan kepada speaker yang lama. Kerana kata mereka nampak macam berat sebelah dan sebagainya. Tetapi untuk itu dia rasa Datuk Seri Azlina Osman lebih liberal sikapnya, lebih bertolak ansur, lebih matang dan mengamalkan demokrasi yang tulen. Because dia kata she is a real politician. Memang pun saya dulu pun bila lantik saudara Ad Harun ataupun Azhar Harun ni, beliau bukan orang politik. Beliau adalah pengamal, peguam dan sebagainya. Kemudian dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Dia bukan background dia sebagai orang politik. Dia bukan aktivis politik. Beliau adalah aktivis NGO dulu. Jadi sensitiviti pada politik ni kurang. Jadi selepas dia jadi pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, dia jadi pula speaker. Jadi speaker pada dia merasakan mungkin ini Perdana Menteri itu sebagai ketua eksekutif. Dia lupa bahawa pembahagian kuasa, separation of power ini antara legislatif, antara judiciary dan eksekutif ini ada pemisahnya. Sepatutnya beliau tak tertakluk pun. Sebab itu dari kalangan ini ahli-ahli parlimen dari pembangkang, mereka bersetuju untuk Datuk Azlina Osman. Warga UMNO tentulah, tak usah cerita lah, tentulah kita akan sokong. Melainkan mereka yang melihat ada agenda politik. Ini lain lah, kita tak terlalu campur lah. Yang ada agenda politik, yang nak jaga kepentingan diri apa semua, tak sukalah. Sebab Datuk Azlina dia memang jelas. Dia kata pertama sekali dia tak mau memandulkan parlimen. Parlimen mesti disuburkan. Parlimen adalah tempat untuk membincangkan segala masalah rakyat. Jadi bagi pandangan ahli parlimen daripada kalangan pembangkang, mereka lebih berminat kepada Datuk Seri Azlina. Dan jika test ini berlaku, ini adalah acid test pertama. Jangan lupa saya persidangan Dewan Rakyat bermula pada tanggal 12 September. Ya. Itu adalah dengan perasmian dan titah ucapan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Okey, bagi titah semua. Masuk 13 bulan adalah persidangan Dewan Rakyat yang dia punya waktunya bukan sehari saya. Tak ada hari pertama, hari kedua, tak ada hari kedua, hari ketiga. Saya melihat bahawa jerangkap samar sedang menanti. Yang akan dipasang, pertama sekali dia will test adalah untuk menggantikan speaker Dewan Rakyat ini kepada Datuk Azlina. Kalau ini berlaku, maka yang kedua pula akan timbul. Datuk Ismail Sabri, sebab itu saya katakan, sebab itu saya lihat kenyataan Datuk Seri Najib, bahawa dia kata dia khawatir bahawa Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri yang paling singkat usianya sebagai Perdana Menteri. Dan kita sebagai warga UMNO pun kita tak naklah berlaku begitu. Tetapi apabila dilihat perkembangan yang berlaku sekarang, yang kita tak jangka, dalam dia terpaksa berehat di rumah, dia mempengerusikan secara sidang maya, tiba-tiba perlantikan Tan Sri Muhyiddin itu benar-benar menggemparkan. Dia nak kata berjasa sangat pun tidak. Nak kata, dia sebab kita macam saya kata semalam,
okey, bahawa pelan, saya cuba menyusuri, melihat pelan pemulihan ni. Tak banyak mana pun. Ceritanya lebih kurang sama. Bukanlah satu benda yang ini brainchild yang terbaik, tak ada. Saya cuba tengok. Sektor persekolahan begini, sektor pendidikan begini, sektor ekonomi begini. Tak ada pula katakan sektor ekonomi ini kita keluar sekali lagi pelancongan, kilang-kilang. Tak ada saya nampak fakta-fakta yang boleh merancakkan ekonomi. Begitu juga dengan tentang COVID-19. Melainkan usahanya adalah untuk diberi vaksin kepada seluruh rakyat. Okey. Berkali-kali kita katakan, you dapat vaksin bukanlah satu jaminan you tidak akan dijangkiti oleh virus corona. Ini bukan jaminan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai core ataupun perkara yang penting untuk dilaksanakan sebagai dalam plan pemulihan, saya kata benda dah buat dulu. Laksanakan je. Jadi apa keperluannya buat sebagai ini brainchild beliau nak melihat supaya benda ini terlaksana. Sebab Menteri Kesihatan sekarang ni, dia dulu membekalkan vaksin. Ya, dia yang menjaga pembekalan vaksin. Tentulah dia nak lihat semua terlaksana dengan baik. Sebab itu sekarang ni untuk memberi PVC tempat pemberian vaksin kepada rakyat, tidak lagi dua tempat yang besar-besar, mungkin digunakan klinik dan sebagainya. Beliau pun sudah nampak macam mana tadi dengan Datuk Seri Ronalani boleh buat di pusat-pusat pengajian tinggi, dan sudah ada unsur-unsur ke arah itu. Jadi bagi saya, that is not the issue. Dan begitu juga dengan ekonomi. Nak buat ekonomi apa? Jangan lupa rakyat hilang keyakinan. Kerana selama setahun lebih, peringkat awal Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, memang rakyat panggil abah lah, itulah apa semua. Tetapi masuk bulan ketiga, bulan keempat, luntur. Tidak ada keyakinan lagi setelah melihat bahawa diwujudkan perintah darurat atas alasan COVID-19. Tapi COVID tu macam nak juga. Kilang-kilang setengah buka, yang ni tak buka, yang ni tutup, yang ni buka. Jadi rakyat jadi keliru. Sedangkan rakyat terus terkurung di rumah. Kemudian kata pemberian. Saya ingat lagi 250 bilion pakej ransangan tidak pun mencapai sasaran. Rakyat kecewa. Kemudian bila kita minta supaya pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja berdalih-dalih tak terlaksana, rakyat juga kecewa. Minta supaya moratorium 6 bulan terakru supaya tidak ada interest. Jadi masalah sampai hari ini tak selesai-selesai. Jadi kesan lebih itu macam mana nak buat? Apakah brainchild dia untuk mewujudkan plan pemulihan negara ni? Benar-benar saya sebut betul tak nampak. Dia kalau betul sektor industri minyak akan kita buat begini. Sektor ladang getah misalnya, penghasilan getah kita buat huluan sebagaimana yang disarankan oleh Datuk Nazlan. Selama ini getah-getah kita buat hiliran, mana kita hasilkan getah kita jual. Tapi cadangan Datuk Nazlan yang pernah berbual dengan saya, dia kata dia nak jadikan supaya tiap-tiap kawasan industri estate getah yang besar yang kita ada supaya diwujudkan kilang. Bahawa penanam-penanam ataupun pengusaha-pengusaha ladang getah ini dapat terlibat sama untuk menghasilkan produk daripada hasil getah. Sama ada nak buat tayar hasil kecil-kecilan ke, nak buat sarung tangan ke, ini tidaklah dikuasai atau dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Itu dia punya cadangan daripada hasil getah. Minyak pun begitu juga. Saya nak tengok apa benda nak buat dalam plan pemulihan yang terpaksa dilantik Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusinya. Sejauh mana dia boleh melaksanakan secara tuntas? Dan dengan sekarang ni, pimpinan pembangkang takkan duduk bersama. Walaupun dulu mereka berjanji nak bersama. Pimpinan pembangkang mahu menyantuni titah tuanku. Itu jelas. Bila saya berbual dengan mereka, kita very clear, sound, safe, we want to support the government of the day. Itu kenyataan daripada pimpinan pembangkang yang saya dengar sendiri. Tetapi bila selepas pertemuan itu, adanya pelantikan besar kabinet dan menzahirkan keadaan suasana begini, mereka melihat bahawa Perdana Menteri lebih mengutamakan politicking. It is not a real sincere ataupun keikhlasan untuk menangani dua perkara ini. Dan dilihat bahawa keadaan sekarang masih lagi nak menang. Dan mereka, saya nampak, warga UMNO sendiri pun dah nampak keadaan begini. Apakah Datuk Ismail Sabri masih lagi nak menyantuni warga PBM yang berdendam dengan UMNO? Mereka bukannya dendam pada parti UMNO, mereka dendam nak tengok
bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi ini dijatuhkan. Kerana apabila Datuk Zahid Hamidi dijatuhkan sebagai Presiden, maka calon-calon yang akan bertanding, yang ada dekat anjung kuasa sekarang ni, mereka rasa secure bahawa mereka akan dicalonkan semula. Sedangkan tuntutan warga akar umbi, warga di seluruh pusat tanah air dah tak ada dengan mereka. Jadi mereka diburu ketakutan. Jadi kalau keadaan begini, saya melihat, terus terang saya katakan, dapatan saya, perbualan saya dengan pimpinan-pimpinan yang berada di Pakatan Harapan, saya menyantuni semua, saya berkawan. Tapi mereka tahu. Ini bercakap dengan orang UMNO ni, dia kata, ini memang dia hardcore ni. Saya kata, apa masalah? You pun ini hardcore PKR. Bila bersama lagi, you pun hardcore ini amanah. Tak apalah, kita bercakap lah. Jadi soalnya sekarang ni, bila saya berbual dengan mereka, mereka menzahirkan situasi tersebut. Jadi bagi saya lah, bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sudah tersalah langkah ataupun tersalah bacaan dari segi situasi politik, yang sepatutnya beliau sekarang ni berada dalam kedudukan yang cukup baik sebagai Perdana Menteri untuk menyantuni suasana sekarang. Bagaimanapun, kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.